Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian pada pagi ini dalam kitab Hidayatul Salikin. Kita hari itu isinya sama, tapi kita lompat-lompat hari itu ya. Hari ini kita cuba tak lompat. Tapi tajuknya ialah bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Maknanya sempurna iman seseorang itu, sempurna iman apabila hatinya terusik dengan kalimat zikir. Wajilat qulubuhum. Ya, maknanya. Apabila terusik, lauman azan dibunyikan saja, oh azan dah, sembahyang tu terusik. Mana tak kira lah sembahyang di rumah ke, sembahyang di surau ke, sembahyang di masjid ke. Adik kata sembahyang di surau atau di masjid lebih afdal lah. Setiap langkah kalau jalan kaki dikirim oleh Allah. Nah, Allah menceritakan dalam surah Qaf. Itu Qaf. Dan sila ayat 18. Setiap manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ada eskort. Bukan pegawai polis saja ada eskort, ya tak? Setiap manusia yang di Allah jadikan ada eskort. Eskortnya malaikat, roket dan hati. Itu eskort kita. Dia paling setia. Sebab eskort manusia lapor. Manusia lapor nak makan, betul tak? Tapi malaikat dia tak tahu lapor. Makan tidak, kahwin tidak, dia tidak berumah tangga, tidak apa. Dia betul-betul satu orang tu bagi eskort dia roket dan atid. Roket ada kebajikan, atid adalah apa yang kita lakukan, kemungkaran. Walau bagaimanapun, setiap Allah memilih yang kebajikan. Andainya perkara-perkara yang mungkar itu dia diiringi dengan taubat, maka Allah ampunkan balik. Ya, sebab itulah pentingnya kita selalu membuat ajaran supaya kita melakukan taubat setiap masa. Baik, kita masuk yang nombor yang ada sekalian, yang ke-12 ya, 12 ya. Bintang ya, atau binting, binting ya, binting daripada syaitan. Bagaimana kita nak mengelakkan diri pada syaitan? Anha hirzun minasyaitan. Hendaklah kita berzikir, memelihara daripada syaitan. Orang yang selalu berzikir ya, selalu beramal, berzikir, insya-Allah. Ini insya-Allah tidak didekati oleh jin. Jangan jin masuk ke badan kita, menyelap dia. Wah, itu sebab orang tak berzikir. Itu yang kena asut jin. Jin tu kena masuk. Jin kenalnya sahabat saya memang pandai mengubati. Ditanya kau dari mana, aku kena suruh. Jin ni adalah makhluk sebenarnya yang boleh dikotak-katik. Ni jin di hal pergi sana pergi sini, yang tak Islam lagi mudah ya. Jin manusia dia menggunakan jin. Dia antoi ke sana, antoi ke sini, tak? Jin ikut je. Dan tu ditanya, kau nak balik ke tidak? Aku tak mau balik, kau nak duduk sini. Sebab jin ni suka duduk di tubuh manusia. Itu jin. Jadi kita, jin tu panas kalau kita selalu berzikir. Ya, bila kita berzikir, selalu beribadah, selalu beramal, la ilaha illallah. Sekurang-kurang kita bangun daripada tidur, kita bangun apa yang kita baca tadi dalam solat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan aku Allah yang tu wahdahu, baginya ada hadamir. Wahdahu baginya ni Allah tu wahid faqat, satu. La syarikalah, tidak sekali-kali aku menyekutukannya, tidak sekali-kali aku mensyirikkannya. La syarikalah. Lahul mulku, baginya lahul mulku, ada hadamir lagi, banyak hadamir tu. Tu tunjuknya Allah, kembali pada Allah. Lahul mulku, kerana baginya pemerintah. Mulku ni al-malik, ya, pemerintah, segala pemerintah. Mulku
yuhyi, dia hidup, wa yumiit, tidak akan mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, menunjukkan sesuatu yang apa saja adalah dalam kekuasaannya. Ni. Jadi apabila kita melapaskan kalimah ini, syaitan tak boleh dekat. Syaitan tak boleh dekat. Salah satu ujian-ujian, ya, supaya kita dapat benteng. Cara bentengnya begitulah. Kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak berzikir. Tak kira lah. Ataupun zikir yang diamalkan apa? Doa yang diminta oleh Nabi siapa? Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Ikan nun, ikan paus, ya, ikan nun lah. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuat tu. Syaitan tak boleh dekat. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang sembah kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, aku ni selalu berzalimi diri. Jadi kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Allah akan jaga, insya-Allah. Allah akan hantar, ya, malaikat. Sehingga begitu sekali, ya, Allah punya sayang kepada hamba-Nya. Yang ke-13, benteng daripada neraka. Ini neraka. Sebab itulah pernah, ya, seorang sahabat didatangi oleh baginda Rasulullah SAW. Salim, ya, dia ni Haris bin Mu'min. Haris bin bapaknya tengah. Nama dia Haris. Ya. Jadi Haris, wahai Haris, kata Rasulullah, aku nak bagi kamu amalan. Kamu pasti tidak akan dijilat oleh api neraka. Haris bin Muslim. Haris bin Muslim dalam hadis ini. Wahai Haris, aku berikan amalan kepada kamu. Apa ya Rasulullah? Sahabat bila dia mau cepat dah tak? Ya, kita kalau jumpa orang yang alim ada ilmu, aku nak bagi amal kamu tak? Tak, dia lah amalan yang baik, ya. Jadi Haris, ya, apa dia Rasulullah? Kamu amalkan waktu pagi 7 kali yang saya baca tadi, waktu maghrib 7 kali. Allahumma ajirni minan nar kalau seorang. Kalau jamak, Allahumma ajirna minan nar. Senang je. Tapi inilah kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan ini, wahai Haris bin Muslim, kamu tidak akan dijilat api. Walaupun bagaimana, kamu sentiasa, lidahmu sentiasa basah dengan kalimah-kalimah zikir. Ini salah satu. Ini ya, zikir itu memelihara daripada api neraka. Ini. Allahumma ajirni minan nar, annaha ajirzun minan nar. Kemudian menyebut Allah suatu nikmat. Seronok. Kita jemput Allah tu nikmat, seronok tak? Ini ada. Dengar berzikir tak? Kita di sini alhamdulillah. Ya, kadang-kadang kalau tahlil tu panjang. Saya ingat tu masa dulu kalau di kampung saya satu kiai namanya. Kiai itu Kiai Masduki. Dia meninggal juga. Kalau dia buat tahlil, ya Allah, memang yang lena-lena sungguh. Yang lena-lena sungguh. La ilaha illallah ni pun, oh, lena sungguh. Ni itu maknanya lama, bukan sejamnya ada. Ni dia punya ayat memang banyak. Di sini alhamdulillah, ya. Cuba kita kalau tengok minta maaf lah, bukan saya nak memang bagus, ya. Daripada satu-satu, ya. Di sini Imam Sulaiman membuat Imam Sulaiman. Dia punya tahlil memang panjang. Sekarang ni tahlil nak ringkas, cepat. Bau nasi biryani ke bau kambing tu yang membuatnya jadi gitu. Gitu jadi. Sebenarnya benda ni kena latihan, ya, latihan. Panjang tak apa, ya. Sebab kita ni itu amalan yang paling baik. Ya, kalau tahlil tu panjang kalimah Abdul Syukri fa'lam annahu la ilaha illallah sampai 100. Kadang-kadang, ya, kita ni kalau boleh amalan yang paling mudah. Sebab itu orang dulu kalau baca qul huwallahu ahad sampai 1000 tiap pagi. Dia duduk iktikaf, duduk di rumah dia wirid. Kita ni kena hari ni payah je lah. Sebab beza dengan dulu. Dulu apa nak pergi ngerat rumput apa lah. Sekarang ni. Jadi inilah amalan-amalan, ya,
menyebut kalimat Allah suatu nikmat seronok. Apa yang dinyatakan di sini? Ni'matun minallahi 'alaika an ja'alaka minaz zakir wa lam yaj'alka minal ghafilin. Ini engkau dijadikan sebagai orang yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai orang yang lupa kepadanya, merupakan suatu nikmat daripada Allah. Ya, bila kita jatuh astagfirullahalazim, ya, tertendang kayu astagfirullahalazim. Ini tidak tertendang bodoh kayu. Marah kayu. Ini sebab tak ada latihan. Ya. Dia tertendang ke apa astagfirullahalazim. Ya, ataupun orang tu jatuh. Ya, bila jatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dia. Sebab dia tak faham. Aku belum mati dah baru jatuh dah. Padahal inna lillahi wa raji'un maknanya setiap yang datang daripada Allah, baik wabak ke segala penyakit, akan kembali kepada Allah. Yang boleh ubati Allah tak ada. Ya, yang boleh ubati. Sebab itu ayat saya baca dia, wa idza maridtu fa yashfin. Sebab saya doa tu selalu saya ambil daripada Al-Quran. Wa idza maridtu fa yashfin. Apabila aku sakit, engkau lah yang menyembuhkan. Mana ada orang yang boleh menyembuhkan? Itu asbab aja. Ya, Allah menyembuhkan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian kalau kita rasa-rasa dalam wabak kalau sekarang ni, kita banyakkan baca Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkan, hapuskan sengsaraan bagi orang-orang yang beriman. Itu dalam surah Ad-Dukhan ayat 12. Kita cari dalam Al-Quran banyak doa-doa Allah. Sebab itu doa di dalam Al-Quran kita terus tak payah kita nak ubah-ubah. Mudah itu terus, ya. Boleh. Baik. Itu yang ke-14. Ke-15, terang hati. Isyraqil qalbi wa insyirahu binuru zikrillah. Apa dia? Hati menjadi terang dan terbuka dengan sebab cahaya zikir kepada Allah. Sebab itu budak-budak ya, budak-budak kalau belajar tahfiz tu pagi-pagi berzikir, sembahyang tahajudnya, yalah, terang hatinya. Ya. Baru ni saya tengok budak kau minggu lepas juz berapa? Juz 8. Ayat berapa? Dah boleh lepas. Yalah. Maknanya cepat. Kita ni boleh hafal juga. Kadang reverse balik tak ingat dah. Tidak. Mudah-mudahan sebab zikir kena kuat, banyakkan zikir, hati akan jadi terang. Apa dalilnya? Diterangkan ni at-tayaqutu minal ghaflati indal hadarati al-masmumah. Ketika datang cita-cita hajat, cita-cita jahat, hati sentiasa terjaga daripada kelakuan kecelaan. Baik. Yang ke-17 dari 16. Yang ke-16, 15 terang, 17 hati terjaga, ke-17 duduk berhampiran dengan Allah. Macam mana kita nak duduk berhampiran dengan Allah? Kita tak nampak Allah kan? Kita dekat dengan Allah. Ya. At-taqarrubu ila Allah annahu jalisullahi ta'ala bila takyifin wala tahdikin liqaulih ta'ala ana jalisun man zakarani. Dia kata orang yang berzikir itu seolah-olah dia duduk berhampiran dengan Allah tanpa rupa, bentuk dan batasan, kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, aku duduk hampir kepada orang yang sentiasa menyebutku. Itu dalam hadis qudsi. Ya. Kemudian dijelaskan lagi yang ke-18, langit dibuka bagi malaikat yang membawa zikir. Tuftahu lahu abwabus samawati li su'udil malaikati bidzikr. Ya. Segala pintu-pintu langit dibuka baginya kerana malaikat menaikkan zikir kita. Setiap kita zikir tadi dibawa oleh malaikat. Allahu Akbar, ya.
Kita ni subuh ni, sebab subuh tu seabdolnya kita subuh ni dapat solat qabliyah subuh, ya. Sebelum subuh tadi kita dah buatlah awabin, ma'al istigharah, kita baca, buat yang kita boleh buat lah, yang kita mampu. Sebelum subuh tu buat tahajud. Tahajud ni boleh sebelum azan subuh, boleh lagi tahajud. Pukul 5 tu boleh lagi, ya tak? Kita dekat, ya, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Kadang-kadang gangguan ni, banyak ni gangguan. Sebelum tahajud tu ala banyaknya gangguan, ya tak? Perut memulas lah, macam-macam, ya. Kadang-kadang tengah sembahyang, ya Allah, perut pula memulas. Itu ya ujian Allah, ya, Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita nak macam mana, nak dikatakan zikir kita akan dibawa oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat, diserahkan kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan itulah kata-kata semuanya makhluk, ya, semua makhluk yang mendengar menjadi saksi. Maknanya kita zikir tadi, alhamdulillah, antara kita dekat-dekat ni, nanti kita dikumpul di padang mahsyar. Saya, Aju, Faham, ya, Cik Yasin di padang masalah. Kita kenal, kita masa sama-sama kat surau tu, ya tak? Zikir kita, sebab zikir itu. Sebab zikir itu yang kita zikir sama-sama, ikhlas kerana Allah tadi, maka di sana dijumpakan oleh Allah. Dijumpakan kita. Kita jumpa. Sebab kita orang beramal, insya-Allah akan dijumpakan dengan orang yang beramal, ya. Tapi kalau orang tu tak beramal, tak jumpa dengan kita, kita ke ahli surau, insya-Allah kita jumpa dengan ahli surau, ahli masjid, ahli ibadah. Ini adil ya Allah Ta'ala. Sebab Allah kata apa dalam surah ini? Ya. Walahum ajrun ghairu mamnun. Adalah walahum ajrun ghairu mamnun. Suatu ketika kita tak mampu langsung nak membuat apa ibadah pun. Apa ibadah pun. Ya, sebab kita uzur. Tak bangun, tak larat, ya. Ya. Jadi apa? Allah dah kata, "Falahu ajrun ghairu mamnun." Allah memerintahkan malaikat catat dia. Apa yang telah dilakukan waktu sihat dibuat, ya, tahajudnya, tasbihnya, apa yang dibuat sebab kebajikan yang dia masih sihat, maka Allah memerintahkan malaikat catat. Tiap hari catat, walaupun dia tak mampu. Dia hanya Allah, ya. Selagi mental kita masih elok, masih boleh kenal, tak nyanyuk, maka wajib sembahyang bagi wajib ibadah. Walaupun dia tak mampu nak sembahyang berdiri, dengan mulut saja. Tak mampu dengan mulut, dengan hati. Wajib ambil wudu, itu syarat. Jadi sampai begitu sekali. Nanti satu masa malaikat pun sampai kita kebumikan, setiap hari malaikat akan duduk di pusara kita. Walahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi'ahkamil hakim. Sebab itu kita baca hakim ni sampai hakim ni apa? Bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Itulah balasan bagi orang yang berbuat baik. Bala wa ana. Kalau saya bala wa ana. Kalau jamak bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ada jawapan tu kan? Baru sebuah surat itu. Bala maknanya akan datang. Ya. Kita nanti akan dibalas. Setiap kebajikan kita akan dibalas. Allah ni sangat adil kepada kita. Jadi hakim yang paling adil, ya tak? Yang ke-19, semua makhluk mendengar, menjaga saksi. Baik. Apa dia? Yash'adu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqati wa tuhibbuka biqa'ul ardi wa yabtakhiru ba'duha ala ba'd. Mana-mana makhluk yang mendengar menjadi saksi bagaimanapun, dan segala tempat di bumi, tempat engkau berzikir, mengasihimu, dan mereka berbangga dengan keadaanmu. Allah dulu dia. Betul. Kita ni kalau ahli masjid, ada apa misalnya meninggal kita buat kebajikan masa hidup. Ni selepas 10 tahun cucunya datang.
jumpa dengan Tuan Surah ni. Ini siapa? Saya ni cucu Haji Mak Nur. Oh, Haji Mak Nur kita tabung haji dulu. Ya. Oh, nenek kamu ni dah 10 tahun lepas. Nenek kamu dulu kebajikan kuat. Contohlah, contoh. Tapi kalau waktu hidupnya curi kasut, curi itu, curi ini, takdirkanlah. Contoh, tiba-tiba si bulan ni, siapa ni? Saya ni cucu sekian. Oh, cucu sekian. Yang curi kasut tu. Betul tak? Betul tak? Jadi orang nak kenal dia. Contoh ni, contoh. Macam masjid tu lah. Masjid contoh, ni contoh. Orang nak tanya, kamu kerja duduk di masjid mana? Saya kata, saya tinggal di mana? Sentul. Sentul mana? Masjid dekat Masjid Hidayah. Oh, bukan Masjid Naknat tu ya. Bila cuma Masjid Naknat, tahu di mana masjid. Sampai begitu orang ingat. Orang boleh nak ingat tu. Dia tahu tak peristiwa Masjid Naknat tu? Melaknat diri, ingat tak? Jadi bila tu, kamu kerja di mana? Masjid mana? Masjid Usama bin Zaid. Oh, masjid tu, alhamdulillah. Ya, bukannya dia disentuh, tinggal di mana? Dia kata di jalan jalan Sentul Pasar. Oh, dekat masjid Lanat. Bukan masjid Lanat tu. Orang tanya gitu. Sampai gitu. Orang bertanya untuk memahamkan. Maknanya kita jangan sampai gitu. Sampai itulah sebabnya kita cari kebajikan. Supaya nanti kalau keburukan tu jadi kenangan orang-orang lain. Baik. Yang ke-19. Baik, yang ke-10, yang ke-20, hati menjadi lembut. Oh, ni dan khusyuk ni yang kita nak. Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, alladzina hum lissalatihim khashi'un, apabila sembahyang dia dapat melaksanakan dengan khusyuk. Walladzina hum bil lagwil mu'ridun, dia dalam melakukan ibadahnya dia tidak melakukan perkara-perkara yang subahat, yang maksiat. Walladzina hum li zakati fa'ilun, dia menyelesaikan zakat dia. Zakat dia tak langsung mesti selesaikan. Walladzina li furujihim hafizun, dia jaga maruah keluarga dia. Jadi maruah keluarga ni kena jaga. Sebab apa? Tidak melakukan, kalau ada berlaku dalam keluarga kita saling memberi nasihat supaya tidak jadi perkara yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apa dikata? Riqqatul qalbi wa khusyu'uhu 'inda zikr, hati menjadi lembut dan khusyuk ketika ia berzikir. Betul orang yang berzikir. Sebelum kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Zikir yang paling senang untuk terang hati dalam surah Ar-Ra'd ayat 88, ya. Allazina hum, apa dia? Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Itu kalau kita pegang, kalau kita takut nak kena sakit jantung. Jantung kedebuk lah. Apa itu? Amalkan itu. Sakit jantung kadang-kadang, ya. Kita ni ada darah tinggi, kadang-kadang kita ngelakkan datang ke darah tinggi. Tu. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya. Ayat surah Ar-Ra'd ayat 28. Silap. Ya. Dia kita benda-benda ni kita cari dalam Al-Quran. Benda-benda untuk amalan kita. Sebab kita ni usia-usia macam saya lah. Usia-usia lama ni kita cari bekal ni untuk kita ubat untuk diri kita, ya. Ubat diri kita sendiri. Ubat yang lain tu tetaplah, tapi yang ini penting. Yang kita ubat untuk kita ni, kita susah ke apa ke. Macam kita nak cari parking. Saya amalan betul cari parking. Dalam keadaan cari parking tu susah. Tengok penuh kereta. Lalu parking tak ada. Baca kursi je. Ya. Allahul ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca kursi. Niat hati kepada Allah.
Ada orang keluar. Betul ada peluang kita masuk. Senang betul. Allah bagi jalan. Baca ayat kursi. Ayat kursi ni berapa puluh malaikat yang membawa untuk lintang pukang syaitan yang lintang pukang lari kerana turunnya ayat kursi nak diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Berapa puluh malaikat yang membawa ayat kursi. Punya kuasa Allah beri kelebihan. Ayat Quran ni ada ayat kalau kita istilah apa ni? Kalau biryani gam. Nasi biryani gam. Wah, belum tu nasi biryani gam tak gam pun. Ni ayat-ayat power. Dalam Quran banyak ayat-ayat power. Kalau kita tahu, kita amalkan. Kalau nak jadi lagi power ayat tu, ayat Quran memanglah firman Allah kan. Nak jadi power lagi. Ini amalan tok kiai lah. Kita puasakan. Kita amal, kita puasa 7 hari. Ini ya saya. Kita amal, kita puasa 7 hari. Puasa pula tu tidak makan benda yang apa? Yang lain daripada dah. Setakat nasi dengan air suam. Boleh tahan 7 hari. Jadi saya bagi tahu lah sebab saya pun untuk dan kiai itu macam tu, ilmu-ilmu macam tu kan. Dia ada nasi dengan air suam, ambil air suam, letakkan nasi putih, makan. Itu je makan. Ikan kering tak boleh semua selama seminggu puasa. Kalau boleh, ambillah ayat-ayat yang kita tengok yang baik benda yang tu ya. Ataupun dalam surah ya. Banyak dalam Al-Quran tu. Ya, kita ambil ayat-ayat tu, kita puasakan. Supaya minta kepada Allah Taala ayat-ayat itu memberi kesan untuk kita amalkan. Betul? Baru kita puasakan seminggu. Lepas tu kita memutih. Istilah orang Jawa kata puasa putih lah. Puasa putih ni dia makan nasi dengan air suam saja. Makan tu. Ikan apa tak boleh selama seminggu. Minum pun air suam. Boleh tahan pun seminggu lah. Tapi ini benda yang kebajikan ya. Kalau orang dulu dia guna-guna macam ni untuk ilmu kepala apa itu tak ada ya. Tidak untuk kita dekat pada Allah Taala. Kalimah zikir menghapuskan 10 kejahatan Allah. Yumhayyi bi kalimatin minaz zikri 10 syai'an. Apa dia? Dengan satu kalimah zikir dihapuskan 10 kejahatan Allah Rabbi. Ni ada dalil. Yang ke-22, hati menjadi tetap dan tenang. Firman Allah SWT, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ada tak tadi? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 28 ada pun di sini. Dalam surah allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hafalkan. Kalau boleh ada masa ya, puasakan. Kita amal pagi malam ni. Sebab tu sekarang ni kalau dengar orang berkata bulan Sa'ban suluk, tahu suluk? Suluk ni duduk sebulan ya, berwirid siang malam. Dia tidak jumpa keluarga, ya, dia berpuasa sebulan. Di kampung saya dia buat lalu, sekarang dia tak ada. Bulan Sa'ban. Rejab tak ada lah bulan Sa'ban. Sebab orang dulu bulan biasa berpuasa Sa'ban, Rejab, Ramadan. Ni. Sebab itulah dia keberkatan, kekuatan badan dia ya. Ni orang dulu. Sekarang ni tak boleh nak puasa. Yalah. Baik, ini orang dulu kita nak ambil. Sesar tu. Ayat ni boleh kita amalkan. Tidakkah dia menyebutkan Allah Taala itu hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi merehatkan malaikat ya. Apa dia? Irahatu katibaika min katbi syai'ati 'alaika wa du'a'uhuma laka biwiqayati syai'at wal fawzi bil jannah wan najati minan nar ma'a hamalatil 'arsy liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Apa dia kata? Merehatkan 2 malaikat. Apa? Kerana
kerana katibin, malaikat katibin, daripada menyuratkan segala kejahatan kedua-duanya bersama malaikat yang menanggung arasy, berdoa bagimu supaya dipeliharakan daripada segala kejahatan dan mendapat kemenangan dengan syurga serta kelepasan daripada neraka. Kerana firman Allah SWT dinyatakan para malaikat bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan memohon keampunan bagi mereka yang di bumi. Ni kita dapat sebahagian. Maknanya kita dapat malaikat tu dia mendoakan dengan amalan-amalannya, kita pun dapat bahagian ni. Itulah kalau kita mengamalkan zikir. Yang ke-24, meringan yang berat pada hari kiamat. Ni hari kiamat nanti kita akan kumpul semua. Jadi keadaan ketika itu tahfizul adqa, ya, tahfizul ahqali yaumal qiyamah liqaumihi alaihi salam sabaqal muqarriduna qalu wama al mufarriduna ya Rasulullah qala al mustahtiruna bi zikrillah yad'ul zikr anhum asqalahum yaumal qiyamah. Riwayah ni hadis ini riwayah Imam At-Tirmizi, Imam At-Tabrani. Apa dia? Meringankan segala yang berat pada hari kiamat, kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, kamu telah akan didahului iaitu oleh mufarradun. Mereka itu bertanya, apa dia ya Rasulullah? Jadi kata mufarradun itu, wahai Rasul. Maka sabda Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang mengekalkan dengan menyebut Allah Ta'ala dalam keadaan menghilangkan diri, bersembunyi, dan berzikir itu akan meringankan mereka itu daripada segala dosa berat pada hari kiamat. Maknanya kita apa yang kita sembunyi? Maknanya kita duduk di rumah tu, tak ada orang dalam bilik, kita sembahyanglah seorang-seorang, menyembunyikan diri. Maknanya orang tak tahu kita buat ibadah, ya tak? Kita tahajud ke, kita tasbih ke, kita sembahyang isyraq ke. Ada kena waktu isyraq lah. Ada. Ataupun kita sembahyang apa ni? Sembahyang apa ni? Duha ke. Tak payah cerita kat orang, ya tak? Kita buat sendiri. Itu maknanya menyembunyi diri. Kita buat diam-diam, orang tak tahu. Terlebih baik daripada haji dan perang sabit. Ya, rasanya dulu dah terbaca ni. Rasanya dah terbaca, tapi kita ambil balik. Kemudian yang ke-26 pun dah saya baca hari itu. Saya terlompat hari itu, tapi tujuannya sama, hanya hadis dia yang itu. Kemudian kita masuk tujuan kita, sebab dalam kitab ini dia satunya mula-mula firman Allah lah, firman Allah untuk menguatkan dalam zikir ni, barulah sabda Rasulullah SAW, barulah kata-kata hukama. Siapa tu? Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ini selalu macam itulah. Apa yang dikatakan misalnya, dijadikan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala misalnya, apa dia? Menghapuskan sejuta majlis kejahatan. Al-majlisu salihu min zikri yukarrifu anil mu'minin alfi majlisin min majlis as-su. Maknanya dia mencari majlis yang kebajikan, tinggalkan yang kemungkaran. Di sini ada majlis kenduri kahwin, tapi ada tahlil. Wali waktu lurus pada kahwin kenduri, kemudian ada tahlil, ada marhaban, ada apa lagi dia? Qasida, ya, habis qasida. Yang sini ada majlis kenduri juga walimah, tapi ada karaoke. Mana pilih? Mana pilih? Sini ada jemputan, sini pun ada jemputan. Masanya sama. Nak pilih mana? Pilih yang baiklah. Sini makan juga, sini makan. Tapi beza kot, yang sini kambing, yang sini lembu. Tapi pilih yang baiklah. Sebab pilih yang baik. Ya.
Sehingga kan kalau majlis tu terang-terang ada karaoke, dah tahu dah ada karaoke. Di sini ada tahlil. Pilih yang tahlil lah, ya tak? Yang karaoke tak usah pergilah. Ni itu karaoke dah. Semalam tu saya pergi satu majlis, ada jamaah. Saya pun pergilah. Ustaz dia pesan, ustaz pergilah. Saya pun pergi satu majlis tu majlis istimewa sikitlah. Saya tak pergi. Jangan dia pergi. Kali pergi orang jamaah. Tapi bila tengah makan, astagfirullahaladzim, rupanya tu kalau yang muda nyanyi tu sedap sikit. Ini yang dalam jalan pun dia dah menyanyi. Aku pun nak kata macam mana, aku dah termasuk dia tu. Taubat sajalah, ya tak? Kita tak tahu kan. Jadi itu terkena lah. Astagfirullahaladzim, rajin jemaah tapi berkaraoke pula majlis tu. Kadang-kadang tuan rumah pun tak tahu anaknya yang buat, ya tak? Jadi setakat itu perhatian kita. Kita insyaAllah akan sambung yang akan datang, iaitu yang ke-26 sudah tadi. Ya, kita masuk yang akan datang, iaitu yang ke-27 ya datang. Ada terlebih baik daripada haji. Dah tadi mengurniakan orang yang berzikir. Ya. Kemudian yang ke-27 berzikir di selubungi rahmat. Setelah itu insyaAllah kita sambung yang akan datang. Aku di qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.